Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram. Kisah yang menakutkan tentang ilmu kepala tai. Walaupun nama tajuk bagi kisah seram ini agak tidak selesa, namun para penonton, aku harap dapat memperdengarkan tentang kisah seram ini. Sebelum aku meneruskan cerita seram ini, aku mengharapkan kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen tentang channel aku ni, supaya aku lebih bersemangat untuk menceritakan tentang kisah seram. Sekali lagi aku nak mengucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pendengar. Tentang kisah seram aku kali ini ialah sebuah kisah benar dan juga misteri. Ada satu kisah benar dan seram yang akan dikongsikan. Ceritanya oleh Encik Rahman, bukan nama sebenar, yang telah menceritakan kepada saya. Di sini saya bukan menceritakan perihal tentang ilmu miak dagu, tetapi tentang ilmu kepala tai. Kedengaran seperti melucukan, bukan? Tetapi hakikatnya ilmu ini sangat berbahaya kepada wanita. Kata Encik Rahman kepada saya, ilmu ini diketahui olehnya melalui kawannya yang menggunakan ilmu kepala tai itu. Untuk mendapatkan ilmu tersebut, si pengamal mestilah tidak akan mandi seumur hidupnya. Dan yang paling menjijikkan, apabila si pengamal ingin pergi buang air besar, si pengamal mestilah mengambil hujung kepala tahi najisnya sendiri dan disapukan kepada kedua tapak tangan. Lalu dengan membaca beberapa mantra, si pengamal akan menyapukan tangan yang dilumurkan tahinya ke arah rambut serta di mukanya. Yang menghairankan, Encik Mat adalah kawan kepada Encik Rahman, juga adalah sebagai pengamal. Tidak berbau seperti najis, tetapi hanya berbau seperti hamis sahaja. Mungkin kerana ilmu itu adalah ilmu yang bersekongkol dengan syaitan, katanya, berseluruh kepada saya. Ilmu kepala tai itu adalah ilmu untuk membuatkan wanita seperti janda dan isteri orang tergila-gilakan si pelaku. Ilmu ini tidak menjadi kepada perempuan yang tidak berkahwin ataupun anak dara tua, ataupun kepada anak dara. Kata Encik Rahman lagi, ada 3 orang pengamal yang mengamalkan ilmu ini dan salah satunya adalah rakan sekerjanya sendiri. Tetapi mereka berdua tidak rapat, agak renggang. Mungkin kerana kawan dia adalah pengamal ilmu kepala tai ini. Pernah terjadi kejadian di mana rakan sekerjanya memberitahu kepada Encik Mat, iaitu pengamal, bahawa dia inginkan janda yang bekerja di restoran yang selalu dikunjunginya. Lalu rakannya mengajak untuk melihatnya sendiri betapa ampuh ilmu yang dipelajarinya itu. Pada waktu kejadian, janda yang bernama Aminah, bukan nama sebenar, sedang mengambil order di meja si pengamal ilmu kepala tai, iaitu rakan sekerja Encik Rahman. Lalu dengan sengaja rakannya si pengamal terus mencuit tangan Aminah. Tiba-tiba Aminah berkata kasar kepada rakan Cik Mat. Lalu dengan tidak semena-mena, Aminah terus memeluk dan mencium si pengamal kepala tai itu, membuatkan Cik Rahman tergamam dan terpegun melihatnya. Bayangkanlah, dengan bau badan yang busuk dan tidak mandi, selamba je Aminah peluk dan cium kawan aku yang ada ilmu setan tu, kata Encik Rahman ketawa teringat kenangan yang mencuit hatinya itu kepada para pendengar, membuatkan saya hampir tergelak mendengarnya. Tambah Encik Mat lagi, janda atau bini orang yang terkena ilmu ini kebiasaannya akan menjadi tidak waras
fikirannya dan selalu menyebut nama si pengamal itu. Malah yang paling dahsyat, wanita itu sanggup membunuh diri sendiri apabila cintanya itu ditolak oleh si pengamal ilmu kepala taib. Anda mesti berhati-hati dengan orang-orang yang mengamalkan ilmu ini. Mungkin ada tanda-tanda yang boleh anda kenal pasti tentang si pengamal ilmu kepala taib ini. Kisah ini adalah pengalaman sebuah kisah benar yang dialami oleh Encik Rahman, katanya. Aku tidak tahulah kalau si pengamal itu masih hidup lagi ke atau tidak. Minta-mintalah ilmu kepala taib itu tidak diturunkan kepada sesiapa lagi. Katanya mengakhiri cerita ini kepadaku. Kisah seram yang seterusnya iaitu kisah seram di rumah sewa di suatu taman daerah Pengkalan Hulu Perak. Ada suatu kisah seram yang rakannya ingin kongsikan bersama para pembaca semua ataupun para pendengar dan juga para penonton. Biarlah saya namakan rakan saya sebagai Razak, yang bukan nama sebenar, sebagai nama samaran ataupun nama yang dilakonkan dalam kisah seram ini. Kejadian ini berlaku di satu taman yang dirahsiakan namanya di Pengkalan Hulu Perak. Kisah ini berlaku pada tahun 2018 ketika Encik Razak bersama isterinya baru sahaja berpindah di sebuah rumah sewa kerana telah bertukar tempat kerja. Bos kepada Encik Rahman ni telah pun menukarkan Encik Rahman ni ke sebuah tempat kerja yang lain kerana dinaikkan pangkat sebagai pengurus besar pada ketika itu. Jadi Encik Rahman ni akurlah dengan apa yang telah ditetapkan ke atas dirinya. Lalu dia pun mengajak isteri dan anak-anaknya berpindahlah di Hulu Perak. Kejadian ini berlaku ketika isterinya balik ke kampung dan Encik Rahman tinggal bersendirian di rumahnya. Pada suatu malam, ketika saya balik ke rumah saya, ada merasakan sesuatu makhluk yang memerhatikan saya di dalam rumah sewa yang saya duduki sekarang ini, kata Encik Rahman kepada saya, membuatkan bulu tengkuk saya meremang seketika. Tambahnya lagi, di rumah sewa yang aku duduki sekarang, aku selalu merasakan segala tingkah laku aku diperhatikan, dan yang paling menakutkan ketika waktu malam, ada sesuatu benda selalu menghempas pintu bilik aku, membuatkan aku rasa letih kerana ketakutan dan hendak marah akibat selalu diganggu oleh sesuatu. Pada suatu hari itu, ketika isteri Encik Rahman ni tak ada di rumah, isteri dia telah pulang ke kampung kerana ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Jadi tinggallah Encik Rahman seorang diri di rumah sewa yang disewa olehnya. Semasa beliau berada keseorangan diri, beliau merasakan ada sesuatu yang sedang memerhatikan beliau. Pada suatu hari, ketika Encik Rahman ni sedang duduk selepas menunaikan solat fardu maghrib, dan masa tu nak berehat dah sekejap kerana baru pulang daripada kerja kerana keletihan. Jadi Encik Rahman ni baru saja nak berehatkan badan, tiba-tiba dia nampak ada sesuatu kelibat hitam daripada luar rumahnya. Dilihatnya lembagi hitam itu berada di belakang langsirnya, iaitu langsir dia ni, belakang dia adalah sebuah dia panggil cermin, pintu cermin tu. Jadi di situ dinampak kelibat lembaga hitam yang sedang memerhatikan Encik Rahman. Mata lembaga tu sangat menyeramkan kerana matanya berwarna merah dan wajahnya sangat menakutkan. Mula-mula tu Encik Rahman ni dia tertanya-tanya pada dirinya, kenapa aku diganggu? Apa kena dengan rumah ni? Jadi kerana sering diganggu oleh sesuatu yang selalu memerhatikan Encik Rahman ni, kadang-kadang tu
terasa juga ketakutan itu hilang kerana terlalu marah akibat selalu diganggu oleh makhluk lembaga hitam ni. Kejadian yang paling tidak dapat Encik Rahman lupakan adalah ketika dia hendak solat di ruang tamu rumahnya. Kejadian ini terjadi pada waktu petang. Ini kisah yang lain. Ketika itu beliau hendak solat asar. Ketika Encik Rahman tengah solat, dia merasakan ada sesuatu di belakangnya yang meniru. Setiap tingkah lakunya membuatkan Encik Rahman tidak khusyuk dalam solatnya. Setelah saja selesai solat, Encik Rahman bangun dan menoleh ke belakang. Apa yang mengejutkan Encik Rahman adalah dia melihat tikar getah rumahnya dengan secara tiba-tiba sahaja menggelembung dan naik ke atas semacam ada sesuatu benda yang menolaknya naik. Setelah beberapa saat, gelombang dari tikar getah yang naik itu mulai turun perlahan-lahan dan menjadi normal seperti biasa. Encik Rahman merasa pelik dan tidak keruan melihat situasi yang tidak pernah dilihat seumur hidupnya itu. Kata Encik Rahman, aku dah terbiasa dengan keadaan rumah sewa yang aku duduki sekarang ni. Katanya mengakhiri ceritanya kepadaku. Itulah kisah seram yang dapat aku kongsikan kepada anda. Dan kisah yang seterusnya, iaitu kisah pengalaman seseorang di dalam kejadian yang sangat menyeramkan yang tidak dapat dilupakannya berdekatan dengan Highland Tower. Seperti biasa, sebelum aku meneruskan cerita aku harap kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah seram yang aku kisahkan kepada anda. Masa ni aku ada dalam rumah aku keseorangan diri. Aku duduk cerita ni pun terasa bulu meremang dekat tengkuk aku ni. Tapi tak apa. Kerana aku nak majukan channel aku ni dan ingin mendapatkan sokongan daripada anda para pendengar, aku sanggup untuk menceritakan walaupun aku dalam keadaan keseorangan diri. Tajuk kejadian yang menakutkan yang tidak dapat dilupakan berdekatan dengan Highland Towers. Kisah benar dan seram. Hamdi. Bermula begini. Kisah ini berlaku ketika aku di tingkatan 2, yakni pada tahun 1999. Aku tinggal bersama keluargaku di perumahan polis 15 tingkat di ibu kota Kuala Lumpur, berdekatan di kawasan Ampang, Ulu Kelang, AU3. Dari rumahku tingkat 5, kelihatan panorama Bukit Bukau yang menjadi tempat orang yang beriadah. Suasana terasa indah dan nyaman bila pagi, seperti tiada apa-apa yang berlaku. Tapi jangan disangka tiada misteri. Pengalaman ngeri yang aku alami ini akan kuceritakan. Dari rumahku juga boleh dilihat jauh kawasan Bukit Antarabangsa, tempat tragedi runtuhan kondominium Highland Towers yang tragik. Kisahnya begini. Aku bersama 2 adik lelaki aku tidur dalam satu bilik, mempunyai beranda dan pintu ceiling door. Rumah aku ada 2 beranda, satu di bilik menghadap ke bukit dan satu lagi di ruang tamu yang menghadap ke sisi bangunan lain. Beranda di sini berkongsi beranda dengan rumah satu lagi, tapi dipisahkan oleh dinding rumah sebelah aku ini suka bela kucing. Aku pula membela hamster. Biasalah, kalau nak tidur, aku tutup pintu ceiling door. Takut-takut kucing masuk ngap hamster aku. Pada suatu malam, macam biasa aku tutup ceiling door dan langsir kerana ingin meniup kuat di kawasan bukit. Pokok bergoyang-goyang malam itu seolah-olah melambai diriku. Terasa macam hari hendak hujan. Suasana seperti kilat kelihatan dari jauh. Kebiasaan aku tidur berdekatan dengan hujung katil menghadap ceiling door. Kau lagi buat apa?
Kebiasaan aku tidur berdekatan dengan hujung katil menghadap ceiling door. Kami berkongsi katil 3 orang. Katil kami besar saiz kuil. Aku dan adik-beradik aku memang selalu tidur bersama di atas sebuah katil yang besar. Jadi semasa aku sedang tinggal ataupun duduk di atas katil, kebiasaannya tidaklah seperti malam ini yang aku rasakan ada sesuatu yang sangat-sangat menyeramkan diriku. Kata pencerita kepadaku. Bunyi angin kuat menderu di celah-celah silinder, kadang-kadang seperti menyeramkan, seolah-olah macam orang bersiul. Kadang-kadang seperti orang menjerit atau tiupan bunyi macam-macam seperti syuh, syuh. Bunyi angin je tu, kata hati aku. Aku sudah lali dengan bunyi-bunyi pelik tiupan angin itu. Aku menutup lampu dan hendak tidur. Adik-adik aku sudah berlayar awal kerana suasana sejuk. Hamster aku pun senyap malam tu, tidur agaknya. Kebiasaan hamster aktif malam-malam. Aku pun baring. Setelah ingin lelap, aku terdengar bunyi strit di kaca silinder aku baring. Silinder tu terdengar seperti ada sesuatu yang sedang mencakar-cakar, seperti hendak membuka pintu kaca bilik aku tu. Mungkin kucing sebelah ni kot. Bunyi itu makin lama naik ke atas. Daripada bawah aku dengar bunyi seperti ada sesuatu yang sedang mencakar-cakar cermin ceiling door aku tu. Dan semakin lama semakin kuat ku dengar. Aku cuma menyangka ia adalah seekor kucing daripada rumah sebelah. Yang jiran aku ni memang suka membela kucing. Jadi aku cuba untuk mententeramkan diriku dengan berkata itu mungkin kucing daripada rumah sebelah. Kemudian aku berfikir, masakan kucing boleh naik cakar dari bawah sampai ke atas secara logik? Silinder aku ni tiada grill untuk kucing panjat dan terlalu tinggi bagi kucing. Lama kelamaan aku rasa seram kerana fikir apakah itu? Aku tidak rasa ini adalah seekor kucing. Bunyi itu berulang lagi. Aku menarik selimut dan berselubung sambil ketakutan. Cakaran itu dari atas ke bawah. Aku pun melaungkan Allahu Akbar. Apakah ini? Aku berfikir sejenak. Setelah lama aku ketakutan bunyi itu pun hilang. Aku tidak berani menyingkap langsir untuk tengok apakah itu. Lama kelamaan aku terlelap. Dalam mimpi aku berada dalam sebuah bilik. Tapi kali ini aku di beranda pula. Aku melihat ada satu pokok besar di kawasan bukit itu, iaitu bukit antarabangsa. Ada sesuatu makhluk putih yang bertenggek di puncak atas sekali. Pokok itu sedang melihat aku. Aku pun melaungkan Allahu Akbar. Aku seolah-olah kaku. Benda itu terbang perlahan ke arah aku. Aku menjerit dalam hatiku, cuba baca surah-surah yang aku hafal, tapi aku pengsan. Tiba-tiba aku tersedar keesokan paginya aku masih berada di atas katil. Aku bersyukur kerana tiada kejadian yang buruk menimpaku. Kemudian aku menyiasat di kaca ceiling door. Apa yang menyeramkan ada kesan sedikit cakaran. Aku melihat pokok yang aku mimpi tetap masih ada di sana. Sejak itu aku tidak berani lagi toleh ke arah pokok itu. Apakah peristiwa semalam itu adalah sebuah realiti ataupun misteri ataupun ia hanya sekadar mimpi? Itulah kisah-kisah seram yang dapat aku kongsikan kepada anda. Aku harap anda suka dengan cerita seram yang aku kisahkan kepada anda. Dan jangan lupa subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah-kisah seram daripada aku. Apa yang anda buat pada diri aku pada hari ini?
Aku berdoa supaya anda dimurahkan rezeki, dilapangkan dada, diberikan kesihatan yang baik. Amin, insya-Allah. Yang mana yang baik jadikan tauladan, yang buruk jadikan sempadan. Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di dalam kisah-kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Bye.